Okay, Assalamualaikum. So kita continue on our remaining subtopics for electrostatic. Okay, first kita pergi pada electric flux, simbol dia sigma E ni. Okay, this one So apa dia electric flux? It is a measure of how much the electric field vectors penetrate through a given surface. Dia let's say we have syarat dia untuk electric flux ni, dia mesti you tengok arrow ni adalah electric field lines. Dia mesti through the surface. Let's say kalau you ada electric field lines dekat outer of the surface ni, so you tak akan dapat electric flux. Dia syarat dia mesti lalu surface. Okay, so what is the formula? Electric flux is equivalent to the EA cos theta. Theta ni adalah angle between electric field dengan normal of the surface. Normal of the surface area, vector A. Okay, unit dia adalah Newton meter square per coulomb. Okay, kita ada 3 case kelas. So, kita tengok B dulu. Sekarang ni, you kena hati-hati bila kita ada electric field lines. Okay, electric field lines yang warna merah ni. Okay, so now kita ada plane of the surface yang warna biru ni. Plane ni kita letak macam mana? Dia kata plane ni, plane surface is perpendicular. Saya buat simbol macam ni lah. To E. Okay. Plane surface dia letak perpendicular. Maksudnya kita letak objek tu dia cross. Kalau kita ada conducting plate tu, kita letak dia. You imagine lah, you ada plate segi 4 sama tu. Letak cross dia perpendicular macam tu. So dia akan ada normal of the surface. Normal dia mesti 90 degree lah. Normal of surface dia akan jadi inilah kelas. Saya draw sikit. So, yang A ni, dia mesti 90 degree dengan surface. Normal A ni, dia mesti 90 degree to the surface. Normal dia akan parallel to E. So, hati-hati. Tengok ni ayat dia. Plane perpendicular. Untuk case B, plane kita letak perpendicular to E. Tapi normal dia adalah parallel to E. So, bila kita nak calculate electric flux, formula dia EA cos theta. So, kita tengok antara arrow E dengan arrow A. So, untuk case B ni, E sama dengan A, dia parallel. So, theta dia kosong lah. So, dia akan jadi EA cos kosong. Untuk cari flux dia. Okey. Untuk case C, kita ada plane. Kita letak parallel to E. Awak imagine lah, kita ada kertas A4 tu, kita letak dia horizontal. Okay. So, area dia, ataupun what we call as normal. Normal dia adalah perpendicular to E. So, theta dia akan jadi 90 lah. So, kita punya flux sekarang, dia akan jadi EA cos 90. Okay. Next, kita ada plane, kita letak with angle theta to E. So, angle dia ada angle, dia sengit. Okay, so yang ni area dia, normal of the surface ni. So, yang ni E dia. So, ada theta dekat sini. So, yang ni dia akan jadi flux equals to EA cos theta. Okay. Kita tengok contoh, nak tengok faham ke tak? You refer buku lah. Dia ada ni. Surat berapa? Nanti balik lah sendiri. Tengok modul Okay. Yang ini kita ada disk with radius. So, dia dah bagi dah R. 0.1 meter is oriented with its normal unit vector N. So, sebenarnya yang ini biasa kita kata normal, kita guna vector A. Yang ini diguna unit vector N. Tapi benda yang sama lah. At angle 30 degree to a electric field. This is the theta. With magnitude of 2 times 10 to the power of 3 Newton per coulomb. So, yang ini E lah. Okay, figure pun ni dah bagi. This is the vector A. This is the theta. Senang. Untuk A, dia suruh cari flux
through the disk. So dia kata based on the figure 3.15 ni, cari dia punya electric flux. Tak ada masalah lah. E dia dah bagi. Yang ni kita guna formula ni. Area. Area sebab dia circular. Surface dia circular ni kan. Area dia jadi pi r square. Ini. R dia pun dia dah bagi dalam meter. So guna je. Okay. Darab je. Buat masuk. Theta dia pun dia dah bagi dah. Senang. So you just darab saja. Okay. Next dia kata apa akan jadi untuk B. Apa akan jadi kalau kita pusing. Kita ada electric field dia maintain. Dia kata kalau kita pusing sampai normal dia perpendicular to E. Yang ni normal dia kan. Yang ni E. So kita tahulah surface dia jadi macam ni sekarang ni. Dia place parallel to E tapi normal dia A dia perpendicular. So theta dia akan jadi 90. Yang ni. Okay. Buat masuk dalam formula. Yang ni bukan EB Yang ni EE. Okay. So dia akan jadi flux equals to EA cos 90. Cos 90 kosong. So that's why flux kita kosong. So bila mana kita letak surface parallel to E, kita tak akan dapat lah magnetic flux dia. Okay. Next. Kalau kita kata, dia kata ni, disk tu kita pusing dia sampai its normal is parallel to E. Yang ni E. Kalau dia kata A dia sekarang ni parallel to E. So theta dia kosong. Apa jadi pada surface dia? Surface dia letak perpendicular lah. Alright. So guna formula yang sama, theta dia adalah kosong. So EA cos kosong. Cos kosong sama dengan 1. So you calculate dapatlah. Okay, next kita pergi pada Gauss law. Gauss law ni dia nak tunjuk macam mana lah kita derive at the end electric field is equivalent to KQ over R square. Tapi untuk case Gauss law ni syarat dia adalah electric flux through any closed surface is equal to the net charge inside the surface divided by epsilon naught. So dia kata kalau kita ada positif ataupun negatif charge, so kita nak calculate electric field inside the enclosed surface. Kat mana enclosed surface? Kat sini yang saya buat garis putus-putus ni. Yang inilah kita punya sistem dengan enclosed surface. Meaning that E inside the closed surface ni dia equivalent, dia sama. Dia sama. Alright. Dia based on the dia adalah yang ni, based on the R dia jugalah. Okay. Okay. Yang ni kita panggil dia sebagai yang outer layer ni, yang luar sekali ni kita panggil spherical Gaussian surface. So dia kata kalau kita nak cari magnetic flux dia adalah equivalent to charge inside the enclosed surface ni divided by epsilon naught. Ini Alright, which is electric flux ni sebenarnya juga adalah equivalent to integration of electric field with dia terhadap ni lah, terhadap area. Alright, so E kita keluarkan sebab E ni adalah constant dalam enclosed surface ni. E dia sama so integration dengan differentiation of A ni dia akan mati lah. So yang tinggal area adalah 4 pi r square. Okay, kita electric flux tadi daripada sini ni bawa masuk sini. Sorry. So E equals to Q over 4 pi epsilon naught R cos 2, which is 1/4 pi epsilon naught ni adalah bersamaan dengan K lah. So at the end kita derive electric field punya equation is E equals to KQ over R square. So tak ada apalah, you tak perlu go deeper lah on the Gauss law ni. Okay, next. Kita nak tengok electric potential energy. Apa simbol dia? Simbol dia adalah EU plus. Energy. Okay, so unit dia adalah joule. Okay, now potential difference. Biasanya dalam buku dia buat macam ni, delta V. So unit dia adalah volt. V. Okay, you tengok diagram A. Kita ada source of charge.
yang besar ni source of charge. Okey. Dia kata bila kita nak bring test charge positif test charge daripada A ke B. Daripada A ke B. So you must remember dekat makin jauh point kita daripada source of charge, potential energy dia berkurang. Makin dekat maka potential energy dia akan bertambah. Tapi secara hukumnya nature ni kan, bila kita ada charge positif dengan charge positif, dia akan repel. So that's why kalau kita nak bawa dia makin close ke sana, meaning dia bergerak ke potential energy yang makin tinggi, U dia akan positif tapi W dia akan negatif. Sebab sekarang ni kita work done on the charge. U dia akan pergi bergerak daripada region of lower to higher potential energy. Tapi work done sekarang ni adalah work done on the charge. Sebab dia nak lawan lah. Sepatutnya dia repel ni. Kalau dia repel, contoh katakanlah kita ubah kita punya figure ni. Yang ni source charge. Okay, yang ini point B. Ini point A. Katakanlah daripada kita ada test charge kat sini, kita nak bawa daripada B ke A. Okay. So dia bergerak daripada region of higher to lower potential energy, EU dia akan berkurang lah. Tapi dia adalah work done by the charge. Sebab dekat sini positif dengan positif memang dia akan repel. So dia repel tu kita tak perlu nak usaha lebih. Dia memang sifat dia macam tu dah. So that's why work dia you akan dapat positif. Okay, dia adalah work done by the charge. Work done by the electrostatic force. So dia akan repel ni lah. So that's why work dia positif. So dia terbalik dengan figure ni. Alright, so kita tengok yang ini adalah formula dia. Formula untuk electric potential. Okay, hari tu kita dah belajar F. F formula dia K Q1 Q2 over R square. Okay, E equals to KQ over R square. Okay, this is electric force. Nama-nama ni tolong hafal. Electric field. This one is electric potential. Formula dia KQ over R. KQ over R. V equals to KQ over R. Unit dia volt. Okay, this one is potential energy. Electric, kadang-kadang dia tak sebut electric. Potential, dia mesti ada potential energy. Kalau dia kata potential saja, yang itu adalah V. Okay, potential energy. Unit dia adalah joule. Apa formula dia? U equals to KQ1 Q2 over R. Okay. E dengan F adalah vector. Ignore the negative sign dalam formula. Tapi V dengan U ni adalah scalar quantity. You must insert the sign negative dalam formula. Okay. SI unit untuk yang ni saya dah cakap dah tadi. Joule. Untuk potential difference ataupun kita panggil electric potential ni, selain daripada volt, unit dia adalah joule per coulomb. Okay, now tengok figure kat bawah ni. Disuruh calculate the electric potential at point P. Kita ada 3 charge. Kita ada Q1, kita ada Q2, kita ada Q3. So now disuruh calculate electric potential at point P. Ini that you kena cari V total. Macam nak cari V total? So you ambil V1 plus V2 plus V3. Apa formula dia? This is this one. So V1 adalah KQ1 over R1. Kat mana Q1? Yang ini. Yang ini. Dia positif. Bawa masuk. R dia mana? R dia kat sini lah. Kena cari berapa R dia sini. R1. Okay. KQ2. Q2 sini. So dia ada R dia. Bawa masuk. Bawa masuk lah value dia.
Okay, so kita tengok contoh. Okay, untuk contoh 3.11 ni, kita diberi 2 charge, 5 microcoulomb, and this one is negative 2 microcoulomb. So disuruh cari A, total electric potential at point P. So you kena carilah V1 plus V2. Sama dengan KQ1 over R1 plus KQ2 over R2. Okay. Macam mana nak dapat R2? Guna teorem Pythagoras. Kat sini 3, kat sini 4. So yang ni 5 lah. Okay. R1 4 lah. So yang mana dalam cm tu kat meter. Tapi semua dia dah bagi dalam meter. So kita guna saja. Okay, ayat yang ini apa benda? If electric potential is taken to be 0 at infinity. Dia kata electric potential dekat infinity dia 0. Betul lah. Sebab KQ over R, KQ over infinity. Memang kita akan dapat kosong. Okay, B. How much work is required to bring a third point charge of 4 microcoulomb from infinity to P? Dia kata sistem kita sekarang ni asal daripada 2 charge. Dia nak tambah another positive charge nak duduk sini. Daripada infinity ni dia nak bawa ke sini. So dia tanya berapa work done tu. Kita tengoklah solution dia. Okay, total electric potential at point P tak ada masalah. Macam saya cakap tadi lah. V1 plus V2 plus V3. Okay. Dia ada charge negatif tak? I double check. Q2 dia adalah negatif. Q2 dia kat sini negatif. Silap dalam modul tolong betulkan. Yang ni negatif. So mungkin jawapan dia akan sama ataupun lari lah. I pun tak sure. Minta tolong you all double check balik. Okay, so settle. Kita dah dapat dah total electric potential at point P. Now dia kata kalau dia ambil charge positif duduk dekat point P ni. Sedangkan kita dah ada Q1. Kita dah ada Q2. Daripada infinity dia bawa. So dia tanya berapa work dia. So work equals to Q delta V. Q ni 8 lah yang kita bawa tu. Yang kita gerakkan dia tu. Delta V ni adalah V final tolak V initial. Final yang mana? Final dekat P lah. Q VP tolak VI. So yang jawapan yang ni okay, I think soalan ni dia silap solution lah. Yang ni solution untuk okay. Yang ni solution untuk example 3.12. Tak apa. So never mind, saya sebab rekod ni tak boleh nak patah balik slide. Tapi siapa ada modul tu buka muka surat 58. So bukan solution yang ni lah. Okay. Patut pelik. Okay, never mind. Okay, so untuk A tu dia kata kita dah dapat V1, V2. Kita dapat A dia sepatutnya VP sama dengan 7.6 darat 10 kuasa 3 volt. Okay, untuk B formula yang sama macam ni. Right. Okay, so W equals to Q3 delta V. So Q3 kita adalah VP tolak V initial lah. So P ni final maksud dia. Okay, dekat final tolak initial. So 8. Is it 8? 4. Dia 4. Okay, jangan reverse slide ni. Dia 4 micro.
Okey, dekat VP tadi daripada jawapan A lah, 7.6 darab 10 kuasa 3. V initial dekat infinity, so electric potential dia kosong lah. So you calculate, you will get 3 darab 10 kuasa -2 joule. Macam tu. Okay, so yang ini akan refer kepada slide yang seterusnya, which is saya lukis terus figure dia. Saya lukis kat sini figure dia. So figure dia akan jadi 8 microcoulomb, 2 microcoulomb. Kat sini positif 4 microcoulomb. So yang ni kat point, kat sinilah point kita. So dia kata find the electric potential at this upper corner, upper right corner. Kat sinilah kelas dia suruh cari. So this is the solution with their respective electric potential lah. V1, V2, V3. So dapat ini. So next dia kata apa akan jadi kalau kita bawa 8 microcoulomb ni daripada sistem ni, kita bawa dia keluar pergi infinity. Dia terbalik dengan yang tadi. Kalau soalan tadi dia daripada infinity bawa ke dalam sistem. Sekarang ni charge yang memang dah ada dalam sistem, kita bawa ke infinity. Alright. So dia punya solution sama saja formula dia. W equals to Q delta V. Okay, Q ni Q8 lah. Cuma final dia adalah infinity lah. Yang ini adalah initial dia. Alright, final dia infinity. Cuma kalau you tengok VI, you kena calculate semula tanpa melibatkan charge 8 microcoulomb. Maknanya you kena ambil antara 2 microcoulomb charge dengan 4 microcoulomb charge saja. Yang ini dengan yang ini tanpa melibatkan ini. Cari total dia. Dapat jawapan, yang itu akan jadi you punya V initial dia. Okay, negatif lah. Okay, dan figure tadi. Okay, exercise 2 ni I nak minta tolong you study by your own. Kalau tak faham boleh tanya. Kan explain lah. Study dulu. Kalau tak faham boleh tanyalah ni. Apa semua ni. Okay. Okay, next. Last kita nak pergi pada electric potential of in the uniform parallel plates. In the uniform electric field of parallel plate ni. So you must remember yang you kena stick in your mind kalau kita ada charge dia duduk dekat close to the positive plate, this is the region of higher potential energy. Kalau close to the negative plate, so this is the region of lower potential energy. Okay, tengok figure yang ini. Okay, so jarak di antara dua plate ni adalah D kecil lah. So, let's say kelas saya buat drawing saya macam ni. Okay, this is the E. Lepas tu dia kata, you kena draw yang mana satu plate positif, yang mana satu plate negatif. So, tolong hafal So, E ni dia mesti keluar outwards from the positive plate, dia akan masuk negative plate. Ataupun the other way around lah. Kalau dia dah lukis plate, kata yang ni plate positif, yang ni plate negatif. So, dia suruh draw the direction of E. So, E mesti keluar daripada positif pergi negatif. Macam tu. Okay, so what is the formula for potential difference? Dekat sini ni, kita ada uniform parallel plate ni. Kita attach to the voltmeter, let's say lah. Kita nak cari dia punya potential difference. So, the formula is U divided by E. U ni, formula dia banyak kat sini. So, U is QED. Buat masuk kat sini. So, Q ni boleh potong. Yang tinggal potential difference is equivalent to ED. Yang ni pun tolong hafal juga.
Okay, cuma saya ada contradiction sikit dalam slide ni. Let's say this is the parallel plate. Yang saya buat garis putus-putus ni kita panggil dia sebagai equipotential lines. Equipotential lines. So saya draw saja. Katakanlah yang ni point P, yang ni point Q, katakanlah yang ni point R, PQR. Okay, you must remember kalau kita ada dua charge, dia bergerak pada di antara dua charge di atas garis equipotential yang sama. Contoh antara P dengan Q, you must remember VP is equivalent to VQ. So dia tak akan ada potential difference, kosong. Sebab VP sama dengan VQ. Tapi kalau di antara P dengan R ataupun Q dengan R, dia ada potential difference dia. Sebab dia berada di atas garis equipotential yang berbeza. Itu satu, tolong pegang. Yang kedua, cuma saya ada contradiction sikit lah dengan simbol-simbol yang di tepi ni, yang dalam kotak kat tepi. So nanti I refer balik lah. Okay, kat sini kelas. Okay, bila mana kita ada charge positif, okay, dia duduk dekat region of high potential energy lah. Kalau tengok figure ni, ni UD tinggi. So dia bergerak ke kanan, dia akan pergi ke region low electric potential. So U dia akan negatif. So bila kita ambil change in potential energy, so U final tolak U initial. Daripada low U tolak dengan U yang tinggi, of course U akan dapat negatif delta U. Okay, so macam yang saya explain earlier. Okay, so positif dengan positive charge dia akan repel due to the electrostatic force. So work done by this charge, dia to move from positive plate towards the negative plate, dia akan dapat positive work. Sebab dia adalah work done by the electrostatic force. Kita tak paksa dia untuk bergerak ke kiri, sedangkan dia repel. So kalau yang ini ni, you akan dapat bila mana negatif U, you dapat negatif delta U, you dapat negatif ni, so W you akan dapat positif lah. Alright, so the formula will be QE delta X. Delta X ni mana? Jarak yang dilalu lah. X final tolak initial. Okay, so this one you boleh baca lah by your own. Okay, kita tengok last subtopic. Dia punya contoh lah ni. So yang ini pun contoh saya ambil daripada modul muka surat 60. Okay, two parallel plates are separated by 5 mm apart. So this is the D. The E is 1 times 10 to the power of 4 Newton per coulomb. Charge pun dia dah bagi dah, positive charge. From one conducting plate to another, calculate the work done on the charge and potential difference between the plates. So tadi W equals to Q E D. So tadi tu saya buat dia delta X. Yang ini ni memang dia dah bagi tahu dia bergerak daripada satu plate ke another plate. Alright, so jarak je kita ambil teruslah jarak di antara dua plate tu. Okay, yang ini 5 mili tukar. Dah tukar dah. Okay, E dia dah bagi. Okay, Q0 kita, nilai charge dia 4 nano. Bawa masuk lah. Alright. Alright, so now sekarang ni dia suruh cari potential difference. Potential difference sama dengan ED. Okay, E 1/10⁴. D pun dia dah bagi. So yang akan dapat lah potential difference dia 50 volt. So that's all untuk chapter 3. So kita dah habis. Okay, thank you. Assalamualaikum.